alimun hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau, pimpinan setempat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah Subhanahu wa taala bagi kita kesempatan lagi untuk kita hadir ke surau kita ni, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah Taala beri umur lagi buat seketika ini untuk kita sama-sama melakukan ibadat bekalan sebelum bila-bila masa saja kita daripada saat dan ketika ini kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakanlah setiap masa ni dengan sebaik mungkin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berpesan-pesan dengan yang hak dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Nampak bunyi dia macam tu ya? Dia macam turun naik. Dekat sikit. Kena nak beli yang baru dia orang. Kena beli yang baru. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi kitab kita ni. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, Muqaddimah. Jadi mohon maaf, dah sebulan tak kemari. Dah kita ni memang kuliah kita sebulan sekali. Lepas tu ada pula miss pula. Jadi dia jadi 2 bulan lah. 2 kali tak datang, dia pergi setahun, dekat setahun kan? Dekat setengah tahun. Jadi itu terasa sangat. Jadi tak apalah. Kita ni ibaratnya masing-masing pun jadual pun berhalangan dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, ibarat apa ni, pantok sikit-sikit seorang kan? Ada ustaz, ada jadual ustaz lain datang, maknanya bantu-membantu sikit-sikit. Jadi insya-Allah kalau dulu tiap-tiap qaryah, tiap-tiap kampung ni dia ada bahagian mengajar dia kan? Bahagian pondok ataupun pusat pengajian. Maka tak perlulah ustaz-ustaz ni dia bermusafir. Hari ni ustaz musafir. Kemudian beza juga dulu tok guru, dulu anak murid musafir, sekarang ni ustaz musafir. Kan? Jadi insya-Allah. Jadi kita menyambung lagi kitab kita, insya-Allah. Masih lagi muqaddimah pada kuliah yang pertama kita itu. Jadi kitab ni sikit ringkasan lah ya. Siapa ada kitab ni sangat baik. Kalau tak ada kitab pun tak apa, mungkin boleh jadi balik kanan. Dia membaca pula kan. Dia kaedah belajar ni ada 2. Kalau orang dulu dia ada buku kitab. Kalau orang cara universiti dia lain belajar. Cara universiti dia dengar balik kan, dia masuk pustakaan pula. Itu cara orang universiti. Jadi di situ maknanya boleh jadi kita ikut kaedah universiti lah balik kan. Dia di rumah ada kutub kanah, ada pustakaan sendiri kan. Rujukan, maknanya dia kembangkan balik isi tu. Kalau di pondok dia kulik ke kulik, kan? Universiti dah dia tak kulik-kulik, dia terus ambil
poin-poin dia tu. Terus tesis. Kadang-kadang banyak dapat ilmu daripada pengkajian dia tu, pembacaan dia daripada kelas. Jadi kita ni boleh jadi apa ni? University of Sri Kemuning. University of Surau Sri Kemuning, insya-Allah. Jadi kitab kita ini ada 3 bab 3 bab. Kitab asas pada tasawuf ada 3 bab. Bab pertama iaitu anggota yang 7. Ada 3 bab pertama. Bab kedua dia sebut bab pada menyatakan jantung hati. Jantung hati. Kemudian bab yang ketiga, perangai yang dipuji. Ada 3 bab. Kemudian dalam satu bab tu dia ada pula pasal-pasal, dia panggil poin-poin pula. Anggota yang 7 tu terbagi pada anggota yang 7, mana 7 lah, ada 7 pasal. Satu pasal tu satu anggota, iaitu mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Itu pasal yang bab yang pertama. Ada 7 pasal. Yang kedua jantung. Jantung dia ada 10 pula. Ada 10. Yang pertama, apa itu jantung? Pasal pertama disebut sangat rakus terhadap makanan. Itu. Kemudian rakus dalam berkata-kata. Yang ketiga marah. Yang keempat dengki. Yang kelima kikir dan kasih kepada harta. Yang keenam kasih kepada kemegahan. Yang ketujuh mengasihi dunia. Yang ke-8 membesarkan diri. Panjang tu sampai 10. Membesar diri. Yang ke-9 ujub. Yang ke-10 riak. Itu jantung ataupun hati, qalbu, hati. Kemudian yang ketiga perangai yang terpuji. Bab yang ketiga ada semua sekali ada 10 juga. Mana 10 7 semua sekali ada 27 pasal. Kuliah sebulan sekali. Entah bila tamat tahu. Perangai banyak yang dipuji tu, taubat, takut akan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih akan Allah, redha akan qada Allah, mengingati akan mati. Tu. Jadi kurang-kurang kita ada gambaran lah apa tujuan kita belajar ni. Apa maudhu'nya kita dah bincang itu kan. Jadi tasawuf ni tempat bahannya di mana? Tempat perbahasannya itu di hati. Tempat perbincangannya itu di hati. Akidah tu tempatnya keyakinan kita. Mana keimanan kita kan. Supaya sah apa ni? Sah akidah kita, sah iman kita. Kemudian fiqh supaya sah ibadat. Itu dipanggil ilmu ibadat, ilmu syariat. Kemudian tasawuf digelar sebagai dipanggil syarat qabul, syarat diterima satu-satu ibadat itu. Sebab tu ibadat tu dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah, dia ada syarat qabul. Syarat qabul dalam sembahyang apa? Khusyuk, ikhlas, tawaduk, kan? Itu syarat qabul. Jadi yang pertama mesti sah iman itu. Mestilah kita dah tamat kitab itu berapa tahun kita kitab itu mengambil tu? Ada tu 3 tahun kan? 3 tahun satu kitab. 3 tahun maknanya saya berkuliah di sini dah tamat satu kitab bab akidah. 3 tahun. Tak apalah, Nabi 13 tahun. Nak lama Nabi lagi. Kita 3 tahun tamat. Bab itu mana supaya sah iman kita. Iman kita tidak iman taklid, iman ikut-ikut. Supaya iman kita tu iman yang tahqiq, iman yang sebenar-benar iman. Iman yang benar. Ramai orang sekarang ni iman dia taklid. Iman taklid. Dia syarat iman ada 3. Kita dah bincang itu. Syarat iman yang pertama jazam. Yakin sungguh-sungguh, bulat hati dia. Dia tak boleh ada syak, zon ataupun waham. Tak boleh ragu-ragu, tak boleh sangka-sangka. Iman ni bukan boleh sangka-sangka. Contoh Allah ada, rasa-rasa ada, rasa-rasa tak ada, tak boleh.
Dia kena yakin betul Allah ada wujud. Yakin bulat dalam hati. Malaikat ada. Kiamat ada. Kitab, percaya pada kitab, percaya. Rasul, percaya, bulat dalam hati 100%. Itu dia panggil jazam. Tak boleh zon. Berat yakin tak boleh. Berat kat roh yakin, tapi ada sikit tak yakin tak boleh. Itu syarat pertama jazam. Yang kedua muafakat bil haq, maknanya berbetulan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu dua tu dia panggil syarat tak dapat tidak. Syarat iman yang pertama putus, yakin bulat. Kerat 8 pun tak ganjak. Begitu. Ibaratnya lah. Kan? Kemudian muafakat bil haq, berbetulan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gitu ke sebaliknya, ikut Al-Quran tapi tidak jazam tak boleh juga. Ikut Al-Quran sunnah tapi tidak jazam, umpama zon, cari sikit je. Ataupun syak bagi 2, 50%. Tak boleh juga. Kena yakin bulat. Kalau mana kau Islam dah. Ikut Quran ikut. Tapi rantai itu rasa kau tak kena sangat. Rasa tak sesuai je, bimbang marah dah orang. Kan Cina marah macam-macam. Kan kalau tak ikut ini kan kita tak dapatlah orang Cina umpamanya kan. Tak dapatlah. Dan sebagainya. Kalau maknanya rantai ini jangan ikut. Rantai ini kita ambil liberal sikit. Contohnya bab hukum kenegaraan kita ambil liberal sikit. Bab Islam kita ambil bab sampai haji je umpamanya. Maknanya sembahyang, puasa, zakat, haji, pakai itu je Islam. Kemudian munakahat adalah sikit pasal nak nikah kahwin, nak nikah kanak. Pakai juga sikit. Itu pun ada juga rantang tak inilah, tak tu juga. Tak pakai juga kan. Bab muamalat adalah sikit-sikit. Bab insurans, bab takaful ada ambil sikit. Bab perbankan sambil-sambil loan kereta tu nak juga loan Islamik. Itu ambil lah sikit. Bab jenayah ada tak boleh. Kan umpamanya. Kan hukum curi, hukum berzina, hukum murtad, tak boleh. Maknanya dia 50%. Dia ikut Quran dan hadis tapi dia 50% je. Syak bagi 2 tak boleh. Jadi syarat iman mesti jazam 100%, lepas tu muafakat bil haq, 2 perkara. Tak dapat tidak. Buat tak buat suruh cerita, tapi benda yang ada dalam Quran kita yakin bulat. Itu akidah kita. Kan? Tak kira lah awak siapa pun. Awak belah sana ke belah sini ke, warna itu ke warna dak. Ini dia atas, dia adalah Al-Quran. Bila kita mengaku beriman kepada Allah, maka bila Quran tu putus datang pada Allah. Hai manusia tu suka ceritalah. Tak buat ke, tangguh dulu ke, nak pindah itu soal lain. Tapi benda yang datang pada Quran yakin 100%, tak boleh ada keraguan. Kita sebut itu kan, walaupun nafi satu huruf daripada huruf Al-Quran itu pun boleh membatalkan syahadah. Satu huruf je. Sementara satu hukum daripada hukum Al-Quran lagilah pula ni. Begitu. Jazam. Berapa? Kemudian yang ketiga mesti dengan dalil. Kita dah sebut sikit. Saya nak sentuh sikit pasal apa? Pasal isu yang berlaku baru ni. Isu perkahwinan di antara wanita Malaysia dengan pemain hoki India. Kan? Pemain hoki India, wallahualam. Islam ke tak? Menggali. Bila berlaku umpama isu macam tu, murtad, maka bila diviralkan, satu Malaysia kecoh. Satu Malaysia kecoh kan. Itu maksudnya yang diviralkan. Ataupun ada kes murtad yang declare. Mana isu kes murtad tu dia declare, maksudnya dia berdaftar, dia mohon untuk murtad. Berapa ramai orang yang murtad tidak declare. Itu yang kita sepatutnya kita kena risau tu. Tapi bila berlaku viral, maka kecoh satu Malaysia kecoh. Termasuk pihak berkuasa agama. Tak apalah, itu memang kerja dia. Kalau dia tak menunjuk dia buat kerja, orang nampak sangat tak buat kerja. Jadi kena tunjuk reaksi juga. Kan? Tapi bukan itu isu. Isu mana? Isunya apa? Isunya iman. Kita patut jadi isu besar, iaitu iman ramai
umat Islam imannya iman taklid. Iman taklid. Jadi syarat iman ada 3 kan. Yang pertama jazam, yang kedua muwafaqat bil haq, yang ketiga dalil. Dalil tu nak dapat dalil kena belajar. Kan? Bila dia tak ada dalil, maka dia panggil sebagai iman taklid. Iman ikut-ikut. Taklid. Iman taklid. Jadi taklid ni yang ada 2. Yang pertama taklid jazmi, yang kedua taklid ghairul jazmi. Ikut-ikut tapi yakin. Satu ikut-ikut tidak yakin. Tengok 2 keadaan. Jazmi, ghairul jazmi. Lepas ke lain pula tak masuk kitab ni. Maknanya ulama mengatakan, ada ulama mengatakan taklid jazmi iman dia tak sah. Iman tak sah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan, sepakat ulama, maknanya kebanyakan ulama mengatakan bahawa sah imannya, tetapi dia sentiasa dalam keadaan berdosa sepanjang hayat dia, selagi dia ada peluang untuk belajar. Dia tak nak belajar. Kan? Tinggal lagi dia dah belajar, dia tak boleh mendatangkan dalil, umpama bebannya. Beban umpama tak reti-reti, belajar pun tak reti-reti, dia maafkan. Nampak? Mana terlepas taksir dia. Macam orang belajar mengaji lah Quran kan. Nak betul ke huruf? Betul dah. Tapi dah belajar dah puas nak betul. Khabar ra dia ra juga. Ra dia ra juga kan. Dia pergi. Maka belajar, maka lepas untuk dia. Dia tak boleh jadi imam. Maka untuk ibadat dia seorang sah. Itu umpamanya. Tapi kalau dia tidak belajar, sepanjang hayat hidupnya sentiasa dalam keadaan berdosa. Pasal apa? Dia bawa iman taklid. Ada ulama mengatakan tak sah. Berat tu. Kemudian ada yang kedua, itu taklid ghairul jazmi, taklid yang tidak yakin. Sepakat ulama mengatakan imannya tidak sah. Jawapannya dia tak Islam lah. Itu yang menjadi isu kita. Bukan satu isu yang viral tu. Maksudnya setiap rumah umat Islam ini, di kalangan anak mereka itu yang tidak belajar. Kalau anak sekolah agama tahan sikit lah, ataupun ada kuliah tahan sikit. Tapi iman mereka itu iman taklid ghairul jazmi. Sepakat ulama mengatakan tidak sah iman. Kan? Itu. Saya nak buat perumpamaan macam contoh macam ni ya. Ada satu keluarga India. India kan masuk Islam, 3 beranak. Lepas 3 bulan ataupun setahun, mana ayah mak dia masuk Islam, anak dia pun ikut. Lepas setahun, ayah mak dia keluar daripada Islam, dia pun ikut keluar. Itu dia panggil taklid ghairul jazmi. Jadi jawapannya, adakah dia murtad ketika itu? Jawapannya, masa mula-mula dia mengucap tu, dia belum beriman lagi. Nampak situ ya? Pasal apa? Dia bawa iman taklid ghairul jazmi. Ghairul jazmi. Nampak situ? Tak sah pada awal dah. Yang kedua, taklid jazmi. Satu keluarga orang asli masuk Islam. Kan? Tiba-tiba lepas 4 bulan, anak-anak lah 3 orang. Kemudian mak ayah dia keluar pada Islam. Kemudian anak dia tak keluar. Bila orang tanya apa tak keluar, saya yakin Islam ni agama yang benar, Allah tu Tuhan yang sebenar. Tapi bila tanya apa dalilnya, tak tahu. Itu dia panggil taklid jazmi. Ada ulama mengatakan iman tu tak sah juga, tapi kebanyakan ulama mengatakan sah iman. Jadi kita tengok isu-isu murtad. Jawapan kalau kita bincang tadi, sejak bila kalau dia bawa iman tu taklid yang ghairul jazmi, sejak bila dia tak Islam? Dalam rumah lagi tak Islam dah. Itu bahaya, kita kena jaga anak-anak kita biar lepas fardu ain. Fardu ain ni bukan payah tuan-tuan, tak payah ambil PhD nak buat fardu ain. Cari tok guru, belajar kitab. Lepaskan bab akidah supaya sah akidah, lepas bab ibadat, sah ibadat. Bukan perlu sampai 4 mazhab dah. Belajar supaya sah ibadat. Kemudian sah ikhlas.
supaya dia terima ibadat. Mana kena penyakit-penyakit batin, riak, ujub, takabur semua. Itu fardu ain. 3 ilmu ni wajib belajar. Bila mukallaf, dia wajib belajar tiga ilmu ni. Nampak tu? Tapi kita tinggal 3 ilmu ni. Belajar benda, belajar sains dulu, belajar geografi dulu. Akhir sekali sampai ketua tidak lepas fardu ain. Dan bawa iman taklid sampai ketua. Jadilah Islam baka. Bukan Islam sejati, Islam baka. Dia panggil Islam keturunan. Kan? Jadi dia semayang boleh jadi dia semayang tu adat. Tengok dia bawa akidah tu ikut taklid jazmi ke tak jazmi. Itu atas dia lah. Atas dia lah. Kalau kita ni tanya mak ayah dia lah. Dia sendiri lah. Sebab tu kena belajar. Wajib tiap-tiap mukallaf, lelaki dan perempuan dan ahlinya. Sebab tu dalam kitab sebut awal dah. Wajib tiap-tiap mukallaf, lelaki dan perempuan. Mana suami dan isteri dan ahli keluarganya, anak-anaknya, paksa belajar. Kalau tak ada sangat sibuk sangat, panggil ustaz datang ke rumah, bayar. Kereta besar boleh beli. Nak lepas kabar doa anak, sayang duit. Padahal bukan banyak yang ustaz tu minta. Kan sekali datang bagilah sikit kan. Daripada mahal kereta kita lagi. Ada kan. Itu maknanya. Itu contohlah. Itu tanggungjawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Barulah kita masuk pada bab 1 hari ni. Bab 1 Okey, bab yang pertama ke saya dah baca dah sikit dulu. Ada dah baca sikit. Tak apalah. Yang ini anggota yang 7. Bab ini ada 7 pasal. Yang pertama pada menyatakan mata. Kita kena jaga mata kita. Ketahuilah bahawa matamu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Mata ni ada faedah bangsa duniawi dan bangsa ukhrawi. Allah Ta'ala jadikan kita mata ni sebagai nikmat. Yang bangsa duniawi boleh kita gunakan bangsa ukhrawi, akhirat. Antara faedah ukhrawi itu memandang kepada langit, matahari. Kita memandang pada langit, matahari, bulan, bintang dan lainnya supaya engkau berdalil dengannya atas ada Allah Ta'ala, atas keesaannya dan atas kekuasaannya. Dan lagi faedahnya untuk melihat Al-Quran, melihat jalan ke masjid, kepada tempat menuntut ilmu. Itu maknanya mata kita gunakan untuk akhirat. Itu tanda syukur dengan nikmat mata. Sebab tu disebut kalau kita melakukan maksiat dengan anggota jasad kita ni, dia panggil kufur. Dia panggil kufur apa? Kufur nikmat. Kita kufur nikmat. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita kufur nikmat. Gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri ni ke arah kejahatan. Kan? Itu mata. Jadi itu bangsa ukhrawi. Bangsa dia panggil ibadat, memandang Al-Quran. Kita gunakan mata. Memandang Al-Quran, memandang bumi, langit, bukit bukau, gunung ganan ni sebagai dalil ada yang mencipta. Itu dia panggil dalil akli. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Itu sebagai dalil. Itu maknanya kita belajar tu adalah dalil akli dia panggil. Memang tanya apa tanda ada Allah? Ada alam. Takkan alam ada, tak ada tukang buat. Sedangkan surau ni pun ada tukang buatnya. Maka alam ni mesti ada yang menciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bangsa ukhrawi. Dan faedah duniawi pula melihat perusahaanmu dan melepaskanmu daripada segala perkara yang menyakitimu, seperti terjatuh dan berlanggar. Maknanya bangsa duniawi kita melihat pada kerja buat kita. Kalau tak ada mata, macam mana nak buat kerja? Nak buat kerja guna gaya, cikgu tak boleh mengajar. Kalau driver tak boleh bawa lori, tak boleh bawa kereta, tak boleh bawa taksi. Kalau tak ada mata, maka memerlukan kepada mata.
Jadi mata digunakan untuk cari rezeki. Cari rezeki yang halal untuk ibadat. Jadi pahala. Dengan mata kita itu digunakan ke arah maknanya dunia yang bawa kepada akhirat. Sebab tu disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah jambatan. Jangan kita kata dunia ni ada setengah orang dia lewat sangat pula. Lewat sangat tasawufnya. Sampai dunia pun tak nak. Itu tak betul. Cari kebaikan hidup kita atas muka bumi ni, tetapi maknanya kita tak lupa kepada tanggungjawab kita. Yang kita ni semua akan ditanya di akhirat esok. Begitu. Jadi mensyukuri mata itu memelihara daripada melihat benda-benda yang haram. Seperti melihat perempuan selain daripada isteri, hamba sahaya dan mahramnya selain daripada isteri, hamba sahaya. Kalau dulu ada hukum hamba, sekarang tak ada dah hukum hamba. Ada pula lah. Sampai zaman perang, wallahualam esok boleh jadi perang dengan barat umpamanya. Islam berperang dengan barat, maka ketika itu jadi fardu ain tiap-tiap kita turun ke medan perang, maka ketika itu maknanya boleh jadi hukum hamba tu balik. Ada hukum hamba zaman dululah. Sekarang ni tak ada hamba dah. Dan mahram maknanya orang yang haram nikah dengannya. Haram nikah. Apa mahram ni? Yang pertama disebabkan oleh nasab. Mahram maknanya tak batal semayang, haram nikah sampai kiamat. Yang pertama disebabkan sebab nasab. Nasab makna keturunan. Ayah bawa ke atas, mak bawa ke atas, anak bawa ke bawah. Anak lelaki, anak perempuan bawa ke bawah, itu dipanggil nasab. Kan? Itu makna keturunan. Ataupun dipanggil musaharah. Musaharah ataupun dipanggil bersemenda. Menantu mertua, bila nikah itu, maka mak mertua tu jadi mak sampai bila-bila. Tidak batas semayang. Haram nikah sampai kiamat. Sekarang banyak bila cerai jawabnya tak balik dah ke mak mertua. Masing-masing hair. Tak cara dah ke mak mertua, tak cara dah ke ayah mertua. Padahal kita cerai dengan anak dia je. Dengan mak mertua, dengan ayah mertua tu ada ikatan lagi. Begitu kan? Kemudian dengan sebab rodak maknanya menyusu. Menyusu. Maknanya disebabkan menyusu kan? Menyusu maknanya kita menyusukan seorang budak bayi yang bawah daripada 2 tahun. Tak kira lah. Setahun 9 bulan ke, setahun setengah ke, setahun ke, 5 bulan ke, tempoh menyusu tu kita menyusukan seorang bayi. Rumah kita menyusu. Jadi semua yang berkait dia tu, dia masuk adik keluarga kita. Adik-beradik kita, maknanya adik-beradik kita pak saudara susu dia. Kita ni ayah susu. Mak isteri kita mak susu dia. Gitu. Kan? Tapi dia seorang lah, adik-beradik lain tak ikut. Dia menyusu tu dia ikut. Maknanya di bawah, maknanya 2 tahun. Maknanya dia menyusu tempoh 2 tahun, 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Asalnya hukumnya 10 kali kenyang, tapi zaman Nabi sebut 5 kali kenyang. Ada tak jadi, maknanya ngisak main-main kita tak jadi. Dia mesti kenyang. Kita kenal lah kan. Ngisak dia sampai tertidur. Budak ni kan biasa dia dah kenyang, dia sama ada dia sedaru ataupun dia tidur. Esok ngisak pula, kenyang lagi, tertidur lagi. Tapi kalau main-main itu kejap lari, kejap berambat, tak jadi tu. Dia kena maknanya 5 kali kenyang. Maka itu cerita mahram lah. Jadi maka itu mahram, maka ketika itu boleh pandang cara mensyukuri, iaitu kita tidak memandang sesuatu selain daripada mahram. Melihat perempuan selain daripada isteri kita, hamba sahaya dan mahram. Kemudian melihat kepada muda remaja, melihat kepada aurat, sama juga. Melihat kepada aurat lelaki, aurat perempuan dan aurat lelaki. Aurat lelaki pun sama juga. Macam tengok bola, sama juga. Tengok bola, aurat lelaki sampai lutut, kan? Walaupun paras lutut, tapi dia labuhkan sikit daripada lutut. Mana itu sempadan. Mana kena panjang bawah daripada lutut, baru dah menutup aurat. Jadi memandang tu
termasuk juga dosa. Termasuk juga dosa. Itu antara tanda syukurnya. Jadi pastikan pada memelihara matamu itu. Memelihara matamu itu, dekat sini kalau kita tengok ada 4 dalil ya. 4 dalil. Yang pertama disebut kerana firman Allah Taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman. Yang beriman itu supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Itu ayat peringatan. Peringatan kepada kita, jangan kita jangan kita menggunakan mata kita ke arah yang tidak syarak, tidak diizinkan oleh syarak, ataupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni ada 3 keadaan. Lepas tu ayat Quran ni ada masa ayat Quran ni ditafsirkan oleh Al-Quran. Ada ketika ayat Quran ni ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Jadi dalam ayat ni sebut yang pertama, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ni dia panggil mengajar kelakuan yang baik. Itu dia. Tengok poin yang bawah tu. Adab tersebut, ayat tersebut mengandungi 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama dia kata mengajar kelakuan yang baik. Apa kelakuan yang baik? Ayat yang pertama tu. Ayat tu dia pecah pada 3. Kalau ada pen, siapa ada buku, buatlah. Buat garis. Tak ada pen, tak ada lah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman itu, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Itu yang pertama. Poin yang pertama. Yang bawah dia kata, pertama mengajar kelakuan yang baik. Apa? Iaitu tundukkan pandangan. Jangan memandang kepada mereka, iaitu memandang perkara yang haram. Memandang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua, memberitahu. Beritahu apa bendanya? Wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum. Dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dan ketiga, menakut-nakutkan. Yang ketiga disebut, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Itu dipanggil, kita nak takut-takutkan mereka bahawa apa? Bahawa Allah ni memandang, melihat mereka pada setiap masa. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Kita dah bincang dalam sifat 20 itu kan. Allah mendengar, melihat ni, dia takluknya inkishaf, tembus. Tak ada had sempadan. Allah melihat semua. Allah tidak melihat dengan alat. Allah tidak melihat dengan bunyi ataupun cahaya. Kita makhluk melihat dengan alat, dengan biji mata, dengan telinga. Kita melihat dengan cerah. Kita melihat, kita mendengar dengan bunyi. Kalau tak ada bunyi, dia tak panggil mendengar. Kalau gelap gelita, dia tak panggil melihat. Ataupun terdinding, ada dinding, balik pada dinding tak nampak. Tak nampak dah. Maksudnya terhadnya penglihatan makhluk. Hakikatnya makhluk buta, lawan bagi basar Allah Subhanahu Wa Taala. Maha melihat Allah, lawannya buta. Yang pertama, buta sungguh. Yang kedua, melihat yang bersifat buta. Apa? Melihat dengan biji mata, melihat dengan cerah, gelap, melihat dengan jauh, dekat. Itu melihat makhluk. Adapun Allah maha melihat setiap masa, setiap saat. Itulah dipanggil seafdal iman. Jadi bila ada iman, hasil daripada apa? Hasil daripada kenal Allah Ta'ala. Dia tak boleh. Sebab tu saya kata tadi, kalau semayang je dia tak ada iman, maka semayang tak ada apa. Dia jadi adat. Kan? Kita tak kenal sungguh Allah.
Saya buat perumpamaan yang kalau boleh dia nak terekam rimau tu. Dia ingat rimau tu macam kucing. Orang dulu kenal je rimau tu. Orang dulu kan, orang dulu ceritalah, dia mencari buah dalam hutan, buah kuran. Tak tahu dah tempat lain dia panggil apa, buah kuran lah. Buah keranji. Cari buah keranji. Dengar bunyi harimau. Harimau bernafas. Bernafas. Kita kenal Allah SWT. Melihat macam mana? Melihatnya tanpa had, tanpa sempadan, tanpa hijab. Allah SWT melihat, mendengar tanpa hijab. Maka kita takut. Walaupun pada akal kita. Sebab itulah kita kena belajar ketiga-tiga. Iman tu, akidah tu untuk sahkan iman. Fiqh untuk sahkan ibadat. Tasawuf itu tasawuf itu untuk sahkan ikhlas kita. Jadi tak dapat nak ikhlas ni melainkan kita beramal dengan ketiga-tiga ilmu ini, baru dapat ikhlas. Terutama beramal dengan tasawuf, maka kita boleh membersihkan hati kita. Sebab tu nama kata belajar tadi untuk sah iman, belajar fiqh untuk sah ibadat, belajar tasawuf untuk sah ikhlas, beramal dengan tasawuf sampai mati. Pasal apa? Kita bukan semua ikhlas. Contoh sembahyang maghrib tadi. Oh kawan, sembahyang maghrib tadi ikhlas betul. Oh rasa ikhlas dia rasa khusyuk saya rasanya. Tiba sampai sembahyang isyak hilang dah khusyuk. Rasa tak berapa nak ikhlas dah. Esok subuh khusyuk balik. Sampai zuhur main kalut sibuk-sibuk hilang khusyuk. Asal khusyuk balik. Jadi kejap khusyuk, kejap khusyuk, kejap khusyuk, kejap tak khusyuk, kejap ikhlas, kejap tak ikhlas, kejap riak, kejap tak riak. Maka masa riak tu tiba-tiba mati. Ibadat kita tidak diterima. Sebab itulah bertasawuf sampai mati. Bertasawuf itu sampai mati. Jadi itu dia kata, maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Itu dipanggil menakut-nakutkan. Daripada apa? Mata kita melihat. Mata kita melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun pada mengajar adab ialah firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Adapun pada mengajar adab, maksudnya dalam ayat ni, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Itu ayat Quran mengajar kita adab. Jangan pandang perkara yang diharamkan. Kalau nak pandang sekali. Terpandang. Ini tak sekali setengah jam. Mana sekali? Allah, setengah jam. Sekali je baru. Tapi mana tu setengah jam lah. Orang tanya sekali, baru sekali. Tak toleh lagi sekali. Dia sekali satu lintas je. Terus istighfar, taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebut itu ayat itu supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Dan dengan kalimah ini Allah Ta'ala menyuruh hambanya melakukan kelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang diharamkan oleh Allah SWT, dan memelihara kemaluannya daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dia murkai dan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kena jaga penglihatan kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian memberitahu. Adapun pada memberitahu, maka firman Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, bahagian kedua disebut, yaghuddu min absarihim yahfazu furujahum dzalika azkalahum. Supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Itu dipanggil memberitahu. Untuk apa kita menundukkan pandangan kita itu? Tujuannya untuk supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maknanya menyekat pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita beralih daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, Allah akan beri satu kebaikan pada kita. Antaranya khusyuk dalam ibadat. Cuba kalau kita pandang benda yang haram,
Lepas tu kita bawa dalam semayang. Lama bekasnya. Kan kita pandang pada aurat wanita kan. Kita pandang mana-mana tak sepatutnya, kita bawa dalam semayang. Memang hilang khusyuk. Kita ingatan tu lama. Ingatan tu lama pada benda yang kita pandang tu, menyebabkan kita terbawa-bawa dalam semayang. Tetapi kalau kita alih pandangan kita disebabkan kita takut pada Allah SWT, maka Allah beri kepada kita iaitu kemanisan ibadat. Allah Ta'ala beri kepada kita kemanisan ibadat, khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang ni akibat daripada kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasil pada takwa lah. Kalau tak takut payah enggak. Sebab itulah ulama sebut yang pertama sekali awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Kita kenal sifat Allah tu yang memandang kita setiap saat tu. Sebab tu dia panggil afdalul iman. Anta ta'lamu ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kamu, maknanya kamu tahu dan kamu takwa pada Allah pada setiap masa. Itu dia panggil seafdal iman. Maknanya takut pada Allah setiap masa, itu dia panggil seafdal iman. Maksud apa? Tak berlepas tanggai. Allah ni tak bercerai tanggai pada kita. Walaupun sebenarnya memang tak bercerai tanggai pun, kita tak rasa. Itu sebenarnya kita yang jahil. Kita yang tak kenal diri kita. Kita tu tak kenal diri kita, menyebabkan kita tak kenal Allah. Betul ulama. Ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dia kenal diri dia, maka dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita rasa kita ni hidup panjang. Sebab apa? Kita tak kenal sifat hayat Allah. Allah Ta'ala maha hidup tanpa memerlukan roh, tanpa memerlukan makan minum, tanpa oksigen. Kita hidup memerlukan itulah. Allah maha hidup. Sebab kita tak kenal hidup kita, sebab tu kita tak kenal hidup Allah. Dan kita rasa kita pun panjang umur. Kita rasa kita menungkat langit lama, boleh hidup atas dunia. Pasal apa? Tak kenal diri kita ni. Kemudian kita tak kenal Allah melihat, maha melihat. Pasal apa? Kita rasa kita melihat tu gaya Allah melihat juga. Tak sedar diri kita ni. Tak kenal diri kita. Maksud kita melihat dengan biji mata. Kerana Allah tarik biji mata. Allahu Akbar. Baru tadi sebelum ni terasa kemudanya. Sebelum tadi buat ujian warna. Rupanya ada kelemahan juga dah. Itu makna menunjukkan tua dah. Tuan-tuan lagi lah tua. Saya baru tua. Baru terasa nak tua. Pasal apa? Dia ada sikit tak boleh nak membezakan warna dah. Ujian warna. Dia sampai dah maknanya. Terasa kita ni Allah lemah aku. Maknanya baru sedar ke diri kita ni lah melihat aku tidak maha melihat. Allah yang maha melihat. Tadi buat ujian buta warna. Rupanya ada rantang tak boleh. Bila dia tak boleh nak beza antara satu warna dengan satu warna tu, dia jadi tak boleh beza dah. Nah, macam ujian tu kan. Tengok nombor kat situ kan. Mana sampai masuk ada rantang tak nampak. Buta lah aku, nampak aku buta lah kan? Jadi mana lemahnya penglihatan kita, penglihatan makhluk. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala maha mendengar. Kita mendengar dengan telinga. Kita mendengar dengan bunyi. Tak ada bunyi. Bunyi pun Allah punya. Telinga pun Allah punya. Kan? Cahaya pun Allah punya. Biji mata pun Allah punya. Kalau Allah tarik biji mata kita ni, buta kita. Itu dia panggil melihat hakikatnya buta. Jadi kalau kita tak faham, kita tak kenal kita ni melihat hakikatnya buta, maka kita tak kenal Allah yang maha melihat. Sekurang-kurangnya dengan akal kita kenal. Tapi seabdal iman tadi, kita rasa Allah melihat sama. Itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tak boleh melihat, hendaklah kamu yakin bahawasanya Allah sentiasa melihat kamu. Begitu. Itu ayat nak beritahu. Maknanya supaya kita ni, untuk apa kita kena tunduk pandangan ni? Tunduk pandangan itu lebih baik untuk kamu. Yang ketiga disebut, apa
kebaikan daripada menundukkan pandangan sebut. Allah memberitahu dengan kalimah ini bahawa memejam mata dan memelihara faras itu, iaitu sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa, dan sebab bagi memperbanyakkan pekerjaan kebajikan. Dengan sebab kita apa? Dengan sebab kita menyekat pandangan daripada perkara-perkara yang diharamkan, memelihara kehormatan, dan demikian itu disebut suci bagi kamu. Itu tujuan tadi. Yang ketiga disebut menakut-nakutkan. Apa? Adapun menakutkan, firman Allah Ta'ala sebut innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Allah akan membalasnya. Jika baik, nescaya dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga, dan jika jahat dibalas dengan siksaan api neraka. Jadi semua akan bercakap mata kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasnaun. Di hari di mana mata kamu, telinga kamu, tangan kamu, kaki kamu semua akan bercakap di depan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saksi. Mata kita, walaupun mulut kita boleh berdalih depan Allah, tapi hari itu mulut kita ditutup, dipatri mulut kita, yang bercakap tangan, kaki kita, mata kita, telinga kita bercakap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi, ada antara saksi yang akan bersaksi di akhirat, antaranya Allah sendiri. Allah yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Allah sendiri akan jadi saksi. Yang kedua, malaikat. Malaikat yang ada kiri dan kanan kita ni akan bersaksi pada kita di akhirat esok, di padang mahsyar. Tak dapat lari. Itu semua saksi kita di akhirat esok. Yang ketiga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita. Sebab tu zaman Rasulullah tu bila ada orang ada kematian, maka sahabat kata kebajikan untuk kamu, kebajikan untuk kamu. Maka Rasulullah menyebut mudah-mudahan syurga dia. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat kaum orang beriman ni menjadi saksi bagi si mati. Sebab tu kalau kita hantar orang jenazah ke kubur tu, kita sebut apa? Kebajikan, kan? Kebajikan bagi jenazah ini, kebajikan bagi jenazah. Maknanya bersaksi bahawa jenazah tu jenazah yang baik. Yang seterusnya, anggota kita jadi saksi. Semua tangan, kaki, makhluk Allah semua jadi saksi. Tiang-tiang, dinding-dinding surau ni, kapet-kapet, pasir-pasir yang kita sujud, bekas sujud kena pasir tu, semua jadi saksi di akhirat esok. Kalau Allah minta persaksian di akhirat. Kalau bumi ni, kalau Allah Ta'ala minta jadi saksi di akhirat, bumi boleh menjadi saksi di akhirat, di padang mahsyar esok. Begitu. Sebab tu orang dulu, sebab tu sunat semayang banyak tempat. Lepas kita semayang kan, lepas kita semayang isyak ni, kita semayang situ pula. Esok datang surau lagi, semayang pula tengah-tengah sikit. Esok lusa semayang pula tepi. Banyak tempat. Sebab tu beralih sikit. Dan sebaik-baiknya banyakkan masjid pergi. Kan? Betul. Saya suka pergi banyak masjid. Sebab apa? Mudah-mudahan jadi saksi banyak sikit masjid di akhirat esok. Kalau se-masjid pergi ke? Pergi banyak masjid, pergi banyak surau. Jadi mudah-mudahan masjid surau tu menjadi saksi kita di padang mahsyar esok. Kan? Semua jadi saksi ni. Pada sujud tu jangan kita deras sangat sapu. Ada bekas-bekas sujud tu kan? Ada benda ni pasir-pasir dekat, biar dia lama sikit. Tu kan dah lama-lama sikit barulah sapu kan, biar dulu. Biar dia bekas, biar dia lama sikit dengan dahi kita ni. Mudah-mudahan dia menjadi saksi di akhirat esok kan, begitu. Itu antaranya. Dan firman Allah Ta'ala panjang tu. Saya tak ingat, saya dah baca. Kalau dah baca kita ulang balik tengoknya. Sebulan ulang balik. Bila nak tamat esok kita sambung lagi bab mata insya-Allah. Jadi mata ni sebab tu disebut dari mata turun ke hati. Betul tu? Dari mata turun ke hati. Payah nak mula perbuatan zina ni, payah. Ingat mudah ke? Perda orang perempuan tak taruh, payah. Kecuali dia mula daripada mata. Mula pada mata, lepas tu dia beransur-ansur. Mula pada mata, mula. Kalau dulu, zaman dulu surat, kira surat dulu kan. Zaman sekarang ni mudah. Facebook, Facebook, PM, Messenger.
Kalau rasa nak berkawan, PM Messenger. Pergi WhatsApp, tanya nombor WhatsApp. Tak puas dengan WhatsApp, moh kita berjumpa Mina. Siap, cerah sikit. Tak lama payah cerah-cerah ni, panas. Jumpa malam. Kan lama kan dia punya muqaddimah nak arah ke zina tu. Tapi ulama kata ada juga dia panggil zina mata, zina tangan, zina kaki. Semua tu ada zina, zina mulut, zina telinga. Itu. Tapi apa ni, pengakhirannya adalah zina faraj. Kemaluan dia berzina. Itu barulah dia panggil dukhul, masuk kemaluan tu barulah maknanya nyata. Tapi sebelum tu mata pun boleh dianggap zina mata. Telinga pun boleh zina telinga. Tak dapat tidur, tak dapat lari tuan-tuan. Zaman sekarang buka TV pun. Itu kita harap kalau boleh pihak pemerintah, pihak orang yang ada kuasa, terutama penerangan, Jabatan Penerangan kalau boleh tukarlah etika pembaca berita. Walaupun setengah-setengah antara pembaca berita, pengacara dan sebagainya kan, tukar etika berpakaian. Apa salahnya? Kadang-kadang tak laku gambarnya. Kalau pakai tutup aurat tak laku gambarnya. Tama-tama iklan sabun lak, sabun meh. Tak mesti ada perempuan. Kalau dia dah tak laku ke dak juga. Tak laku. Kan. Itu maknanya kalau boleh tukar, maknanya apa ni? Etika tu. Sebab apa? Sebab itulah tak dapat lari kita di akhir zaman ni, maksiat mata jaga. Kadang-kadang semayang molek dah tapi mata payah jaga payah kita nak buat taat mudah. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dia kata nak buat taat mudah tapi nak meninggalkan maksiat payah. Ramai orang boleh semayang, ramai orang boleh puasa, ramai orang boleh zakat, ramai orang boleh pergi haji, tapi nak meninggal maksiat ni payah. Termasuk ustaz-ustaz payah juga. Tak kira lah tu imam tak best sekali, payah. Nak lawan maksiat ni payah. Sebab tu dia kena ada azam yang kuat, hemah yang kuat, mujahadah yang kuat, barulah boleh meninggalkan maksiat. Tak dosa besar, dosa kecil tak dapat lari lah kita gitu. Kita berhenti situ dulu iaitu dan kerana firman Allah Taala, ya'lamuna kha'iatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Begitu. Cukup sekadar itu. Jadi kita mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Jadi kita tangguhlah untuk malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.